Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nora Anis binti Zamri serta rakan saya Sunatu Mahira. Hari ini kami akan membentangkan mengenai pembelajaran pengurusan diri bagi murid pendidikan khas yang bertajuk Peralatan Dapur. Pengurusan diri iaitu menyediakan makanan dan menyaji makanan. Peralatan dapur yang pertama, peralatan masak, peralatan menghidang, peralatan berteknologi di dapur, memilih menggunakan, membersih dan menyimpan peralatan masak, memilih menggunakan, membersih dan menyimpan peralatan menghidang, memilih menggunakan, membersih dan menyimpan peralatan berteknologi tinggi. Peralatan masak yang pertama, kuali. Kuali berfungsi untuk menggoreng. Yang kedua, pemanggang. Pemanggang berfungsi untuk memanggang serta membakar bahan-bahan mentah seperti ayam dan ikan. Yang ketiga, senduk. Senduk berfungsi untuk menciduk kuah atau sayur-sayuran. Yang keempat, sudip. Sudip berfungsi untuk mengaut bahan masakan yang telah dimasak. Yang kelima, periuk. Periuk berfungsi untuk merebus, marinate dan mencelur. Yang keenam, pengukus. Pengukus berfungsi untuk mengukus iaitu antaranya mengukus kek ataupun ikan-ikan, sayur-sayuran yang hendak dikukus. Peralatan menghidang terdiri daripada beberapa kategori, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Peralatan menghidang. Peralatan menghidang terdiri daripada beberapa jenis peralatan, antaranya pinggan, pisau, gelas, sudu meja, garfu dessert, napkin dan pinggan layanan. Seterusnya, peralatan berteknologi di dapur. Yang pertama, pemanasan air elektrik, ketuhar, pemisah, pembakar roti, periuk nasi elektrik, ketuhar gelombang mikro. Pastikan tangan kering semasa menggunakan peralatan elektrik. Assalamualaikum semua. Cuba teka cikgu ada dekat mana sekarang? Kalau tengok keadaan sekeliling. Ya betul, cikgu ada dekat dapur. Sebab hari ini kita akan belajar cara untuk memilih, menggunakan, membersih dan menyimpan peralatan memasak. Sekarang kita akan belajar cara untuk pilih peralatan untuk menggoreng. Yang mana satu antara tiga peralatan ini, peralatan yang digunakan untuk menggoreng. Adakah yang ini, ataupun yang ini, ataupun yang ini? Yang mana satu ya? Tentulah yang ini, kita guna untuk menggoreng dan senduk. Seterusnya, setelah kita memilih peralatan yang betul untuk menggoreng iaitu senduk kayu dan kuali elektrik, kita boleh mula menggoreng. Okey, seterusnya, selepas kita menggoreng atau memasak, kita perlulah membersihkan peralatan yang digunakan. Kita boleh menggunakan sabun dan sponge untuk membersihkan peralatan. Peralatan yang telah dibersihkan perlulah disimpan di dalam kain. Kaedah seterusnya iaitu memilih, menggunakan, membersih dan menyimpan peralatan hidang. Yang pertama, memilih. Memilih peralatan untuk menghidang makanan. Yang kedua, menggunakan peralatan dengan cara yang betul. Yang ketiga, membersih. Membersihkan peralatan yang telah digunakan. Yang keempat, menyimpan. Menyimpan peralatan yang digunakan di rak yang betul. Sekarang kita akan belajar tentang cara-cara untuk memilih, menggunakan, membersih dan menyimpan peralatan berteknologi di dapur. Murid-murid tahu apa itu peralatan berteknologi? Tak tahu? Okey, peralatan berteknologi di dapur ialah seperti periuk nasi elektrik, pemanas air elektrik, pemisah, pembakar roti, ketuhar dan sebagainya. Okey, sekarang kita akan belajar cara untuk memilih peralatan berteknologi. Di tepi cikgu ada dua peralatan berteknologi iaitu periuk nasi elektrik dan pemanas air elektrik. Okey, kalau kita nak mendidihkan air, kita pilih yang mana satu? Betul. Kita perlu pilih pemanas air elektrik. Periuk nasi elektrik pula ialah kegunaannya untuk menanak nasi. Seterusnya, kita perlulah menggunakan peralatan dengan berhati-hati. Contohnya kita nak pasang plug pada soket ni. Kita tak boleh guna tangan yang basah. Betul. Selepas menggunakan peralatan ini, apa yang perlu kita buat? Betul, kita perlu mencuci peralatan ini. Macam mana nak cuci? Okey, kita boleh gunakan kain untuk lap bahagian tepi-tepi peralatan. Lepas peralatan sudah dicuci, kita perlu menyimpan peralatan dengan baik. Kita boleh menyimpan peralatan di kabinet rumah ataupun kita boleh menyimpan di tempat-tempat yang mudah untuk diambil.
Seterusnya, cara membuat roti, iaitu hari ini cikgu akan mengajar bagaimana untuk membuat roti bakar. Yang pertama, sediakan roti dan jam. Yang kedua, laraskan suhu pembakar roti mengikut kesesuaian. Yang ketiga, masukkan roti ke dalam pembakar. Seterusnya, sapukan jam pada roti tersebut. Dan yang terakhir, sediakan hidangan kepada guru, rakan-rakan serta jika dilakukan di rumah, sediakan kepada ibu bapa. Nilai-nilai pengajaran dalam pembelajaran pengurusan diri yang terdiri daripada memberi pengetahuan mengenai peralatan memasak dan fungsinya kepada murid-murid. Yang kedua, dapat membantu murid berkeperluan khas untuk berdikari dalam melakukan aktiviti memasak. Yang terakhir, melatih murid pendidikan khas dalam mengenal pasti peralatan berteknologi di dapur untuk memudahkan kerja-kerja memasak, menghidang, menyediakan dan menyimpan peralatan di rumah malah di sekolah. Itu sahaja daripada saya dan Sunatul Mahira. Terima kasih.